Siapa yang balik-balik ni dah bina Zawiyah Haqolah di rumah masing-masing. Kalau balik rumah macam biasa, tak ada kosotkan rumah tu Zawiyah Haqolah. Tidak ada fikir bagaimana untuk melimpahkan nur suami dan isteri, dan untuk melimpahkan nur kepada anak dan sebagainya. Maka ini masa lagi bermain-main, masa lagi berikan nak ambil tahu, dan tak ada masa untuk itu. Maka saya protes. Mudah-mudahan selama-lamanya hubungan rohaniah kita semua dengan rohaniah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulakan kuliah duha kita, diskusi duha kita pada pagi ini dengan kita membaca Al-Fatihah beberapa kali. Pertamanya kita hajahkan Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keyakinan, kefahaman dan bahawa baginda adalah tajalli kerahmatan Allah, baginda adalah tajalli nur daripada Allah Subhanahu wa taala, baginda adalah pintu untuk kita mendapat rahmat Allah, baginda adalah pintu untuk kita mendapat segala bentuk keberkatan dan limpah guna daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah untuk semua ummahatul mukminin, isteri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keyakinan dan kefahaman bahawa apabila Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran bahawa isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai ummahatul mukminin, bermaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibarat ayah kepada semua umat baginda. Isteri baginda adalah ibu-ibu bagi orang yang beriman, bukanlah ibu biologi tetapi ibu pada kerohanian. Itu bermaksud baginda Nabi SAW adalah ayah kepada kita dalam dimensi kerohanian. Maka kita hadiahkan kepada semua ummahatul mukminin dan serentak dengan itu kepada seluruh zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada golongan salafus soleh dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Tidak ada sesiapa yang paling mulia di muka bumi ini selepas daripada Nabi Muhammad SAW dalam konteks umat baginda, melainkan generasi yang namanya sahabat. Para sahabat menerima segala limpahan daripada Nabi Muhammad SAW, dan para sahabat mengembangkannya kepada para tabi'in, dan para tabi'in menghuraikannya lagi kepada para tabi'it tabi'in, dan golongan inilah yang paling memahami syariat Nabi Muhammad SAW, yang paling memahami hakikat Nabi daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada kebaikan melainkan apabila kita ini berhubung-hubungan juga dengan golongan para salafus soleh. Maka kepada mereka Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada semua para aulia dan para ulama zaman berzaman. Mereka mewarisi keilmuan Nabi Muhammad SAW dan juga hakikat daripada Nabi Muhammad SAW. Apakah beza di antara ulama dan aulia? Mudahnya kita boleh sebutkan begini: para ulama mewarisi keilmuan, para aulia mewarisi nur, yang mana kedua-duanya itu daripada Nabi Muhammad SAW. Ada ulama yang berstatus aulia, ada aulia yang juga bertaraf ulama, dan ada juga ulama yang tidak aulia, ada juga aulia yang tidak ulama, masing-masing dengan bahagian masing-masing. Para ulama contohnya seperti Syekh Nawawi Banten, dan juga contohnya seperti Syekh Daud Fatani. Mereka berdua terkenal sebagai ulama. Aulia contohnya Syekh Khalil Bengkalan. Mereka bertiga ini belajar dengan seorang guru di Mekah,
Dan sampai satu masa guru tersebut menyatakan, pulanglah kamu ke Indonesia, sebarkanlah, sampaikanlah, ajarkanlah kepada umat dan masyarakat kamu akan ilmu-ilmuku. Okay, maka Syekh Nawawi Banten yang ada meninggalkan kepada kita beberapa kitab, antara yang terkenal kitab tafsir, dan juga Syekh Daud Fatani memang terkenal dengan kitab-kitabnya yang banyak, tidak terus pulang ke Indonesia, tetapi pergi ke beberapa negara Arab yang lain, antaranya di Mesir, untuk menimba ilmu lagi. Adapun Syekh Khalil Bangkalan terus pulang ke Indonesia atas patuh dan taat kepada gurunya. Maka akhirnya sekarang yang terkenal dengan kewalian adalah Syekh Khalil Bangkalan, yang kita kenal dengan karamah dan kewalian Syekh Khalil Bangkalan, dan yang terkenal dengan ulama adalah Syekh Daud Fatani dan Syekh Nawawi Banten. Di sini mengajarkan kepada kita bahawa para awliya lebih kepada memakaikan nur kepada umat. Adapun para ulama lebih kepada melegasikan kefahaman terhadap syariat. Kedua-duanya mulia pada martabat dan kedudukan dan fungsi serta tugas masing-masing. Adapun kita ini bagaimana? Ambillah ilmu daripada kedua-duanya. Ada ilmu kita ambil dari ulama, dan jangan tinggalkan bahagian daripada awliya. Dan bila mana kita ingin mencari bahagian daripada awliya, yang pertama sekali kita jaga adalah adab. Dan bila mana kita nak ambil bahagian daripada ulama, yang pertama sekali kita jaga pun adalah adab. Dan kita tahu bahagian dan fungsi serta peranan mereka masing-masing. Jadi mereka ini tidak putus saling mewarisi dan mewariskan ilmu ini, yang disebut sebagai ilmu syariat dan ilmu hakikat. Ilmu syariat disinonimkan bahagian ulama, adapun ilmu hakikat lebih disinonimkan dengan bahagian awliya. Untuk mendepani akhir zaman kita sekarang ini, dalam keadaan Baitul Maqdis sekarang ini bagaimana, maka sekarang ilmu daripada bahagian para ulama, Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan YouTube. Allah Taala telah menyediakan dengan asbab hamba-hamba yang pintar, ada YouTube, ada rakaman, ada Facebook, ada pendrive, ada komputer, ada Google, internet dan sebagainya. Maka untuk bahagian ulama, melegasikan keilmuan dan kefahaman, itu sudah ada alternatif yang banyak. Tidak ada orang yang boleh berstatus bodoh dan jahil sekarang ni, tak ada orang. Sebab apa? Di rumahnya pun bahkan ilmu dibawa ke mana-mana, hanya dengan perantaraan telefon bimbit. Tetapi sekarang ini, untuk mendapati cabaran umat akhir zaman sekarang ini, kita perlu untuk mendapat bahagian daripada awliya. Bahagian daripada awliya adalah bahagian cahaya, nur ala nur, untuk memakaikan nur Muhammad itu pada diri kita masing-masing. Dan untuk itulah kita hadir ke majlis-majlis ilmu, untuk itulah kita hadir ke majlis-majlis zikir. Dan untuk bahagian daripada awliya ini tidak boleh dengan perantaraan handphone, tidak boleh dengan perantaraan rakaman YouTube dan sebagainya, tak boleh. Dia pasti dan wajib perantaraannya hanya guru yang hidup, hanya guru yang hidup. Dan ditambah pula dengan barakah daripada para awliya yang telah meninggal dunia. Di situlah kenapa ulama-ulama kita mengajarkan dan menganjurkan majlis-majlis hall, majlis-majlis tahlil di makam-makam para awliya, menziarahi makam-makam para awliya. Kerana apa dia? Kerana dalam elemen untuk mendapat limpahan nur. Maka di atas kefahaman ini, kesimpulannya kita perlukan kedua-duanya. Tetapi yang lebih terdesak dalam konteks sekarang ini adalah bahagian daripada para awliya. Apabila ummah mendamba daripada Allah, meminta daripada Allah bahagian dari awliya ini, disitulah para awliya akan Allah Ta'ala zahirkan. Bila Allah Ta'ala dah zahirkan para awliya, maka nur itu bertebaran, bahkan menyelubungi setiap individu hamba-hamba Allah yang jujur ingin mentauhidkan Allah, jiwa raganya, jasmani dan rohaninya. Maka disitulah karamah akan mula timbul. Karamah yang benar, bukannya istidraj, karamah. Dan dengan karamah itulah antara senjata untuk kita berhadapan dengan situasi sekarang ini, yang kita kirakan bukan lagi masa untuk kita bermain-main. Bukan lagi masa untuk kita bermain-main dengan majlis ilmu, bukan lagi masa untuk kita bermain-main dengan majlis zikir, bukan lagi masa untuk kita bermain-main dengan ibadah dan ilmu yang kita timba. Tetapi masanya adalah untuk kita benar-benar bersedia untuk mendapat selubung nur daripada bimbingan para
wali-wali dan para awliya Allah, ataupun mereka yang mewarisi keilmuan dan bahagian daripada para awliya. Faham ya? Begitu. Jadi bila kita meminta akan selubung nur, dan bila kita berbicara tentang nur ala nur, itu bahagian ulama atau bahagian awliya? Secara dominan bahagian awliya. Maka bila umat meminta bahagian tersebut, akan terzahir para awliya. Bila terzahir para awliya, akan turunnya sebanyak mungkin keberkatan. Dengan keberkatan itu akan berlaku nusrah daripada Allah terhadap umat Islam. Bagaimana caranya? Allah yang mentadbir, bukan kita yang mentadbir. Kita kekal dengan hauqalah dalam rohani kita. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mukadimah ini penting sebagai respon kepada apa yang berlaku di Baitul Maqdis, tanah suci kita, tanah suci umat Islam. Tapi bukan kita mendebani perkara ini dengan semata-mata kognitif, akal fikiran dan juga jasmani kekuatan. Bukan. Kita kena mendepani perkara ini dengan kekuatan kerohanian. Rohani hanya akan kuat dengan limpahan nur, dan bahagian mendapat limpahan nur adalah bahagian daripada para awliya. Maka datangi majlis-majlis para awliya, ataupun majlis-majlis yang dalam kerangka keilmuan ataupun fungsi dan peranan para awliya Allah. Maka setelah memahami perkara ini, maka kita hadiahkan Al-Fatihah kepada semua para ulama dan para awliya zaman berzaman, sampailah kepada para ulama dan awliya yang hidup di zaman kita ini. Mudah-mudahan keilmuan para ulama melimpah kepada kita. Mudah-mudahan nur para awliya melimpah kepada kita. Nur dan ilmu itu juga tetap bersumber daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melalui rantaian sanad mereka yang tersendiri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita hadiahkan Al-Fatihah kepada golongan umara. Golongan umara. Golongan umara ini adalah golongan yang paling penting dalam kita mendepani cabaran umat akhir zaman. Umat pertembungan akhir zaman yang sekarang ini tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar rata-rata telah jelas kedengaran, jelas diperkatakan, dan bukti di hadapan mata, tidak boleh lagi disembunyikan. Maka kita hadiahkan Al-Fatihah kepada semua para umara, daripada setinggi-tinggi sultan dan seluruh kesultanan, keturunan nenek moyang, zuriat yang ke bawah, kesemuanya di seluruh Asia Tenggara dan Nusantara kita ini, dan juga sampailah kepada umara di peringkat rumah kita, rumah tangga kita masing-masing. Mudah-mudahan semuanya itu mendapat limpahan daripada para ulama dan para awliya untuk memimpin ummah kepada yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada ibu bapa dan nenek moyang kita, kepada suami dan isteri, anak-anak, cucu cucit dan seluruh keturunan kita, adik-beradik, jiran tetangga serta semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Mudah-mudahan semuanya mendapat bahagian yang baik dari Allah Subhanahu wa taala dengan asbab syafaat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan barakah para ulama dan para aulia. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Dengan niat mudah-mudahan Allah Ta'ala mengkabulkan segala hajat jasmani dan rohani. Allah Ta'ala mengangkat segala musibah jasmani dan rohani. Allah Ta'ala mempermudahkan segala urusan jasmani dan rohani. Allah Ta'ala memberi kesembuhan kepada semua umat Nabi Muhammad SAW jasmani dan rohani. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati kehidupan semua kita ini dalam ilmu dan amal yang kita laksanakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah cahayakan penglihatan kita, Allah cahayakan pendengaran kita, Allah cahayakan pertuturan kita, Allah cahayakan hayat kita,
Allah cahayakan perbuatan kita, Allah cahayakan kehendak kita, Allah cahayakan ruang rohani kita untuk mendapat limpahan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barakah wal karamah kullu masyayikhina bil barakah wal karamah kullu awliyaillah bi syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi idnika ya Allah ya Rahman ya Rahim wa ridhaka ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Latif ultuf bina wal muslimin wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak dilupakan juga bahawa semua yang kita minta tadi itu semuanya adalah dengan asbab bimbingan guru kita. Maka kita hadiahkan Al-Fatihah terakhir ini untuk semua guru yang membimbing kita, sama ada guru yang membimbing jasmani, yang membimbing intelektual akal, lebih-lebih lagi guru yang membimbing rohani kita masing-masing, serta seluruh rantaian sanad pengajian mereka. Mudah-mudahan berkat segala ilmu yang kita pelajari daripada mereka, Allah ampunkan dosa semua guru kita, Allah Ta'ala memudahkan semua urusan guru-guru kita, Allah Ta'ala maafkan kesalahan mereka, Allah Ta'ala kekalkan mereka dalam surga nurnya, Allah Ta'ala jadikan semua para guru dan para mursyid asbab kebaikan dan limpahan nur kepada semua murid-murid mereka, sehingga semua murid itu yang bersalin menjadi asbab kebaikan pula kepada semua umat Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak ada seorang pun daripada umat Nabi SAW yang tergelincir dalam tipu daya Dajjal akhir zaman, sehingga tidak ada seorang pun umat Nabi Muhammad SAW yang tersasar dan tergelincir daripada meniti titian sirat, sehingga semuanya kembali ke dalam dakapan baginda Nabi Muhammad SAW, penuh kecintaan kepada semua umat Nabi bagi membenarkan cinta kita kepada baginda Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم
يا رب صل على محمد يا رب واغفر لكل مذنب اللهم صل على محمد يا رب يا سميع دعانا اللهم صل على محمد يا رب لا تقطع رجانا يا رب صل على محمد يا رب بلغنا نزوره يا رب صل على محمد يا رب توشانا بنوره يا رب صل محمد يا رب حفظانك وأمانك يا رب صل محمد يا رب واسكننا جنانك يا رب صل على محمد يا رب أجرنا من عذابك يا رب صل على محمد يا رب وارزقنا الشهادة يا رب صل على محمد يا رب هطنا بالسعادة اللهم صل على محمد يا رب واصلح كل مصلح اللهم صل على محمد يا رب واكفي كل مؤذي اللهم صل على محمد يا رب نختم بالمشفع اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون أستغفر الله العظيم من كل ذنب أستغفر الله العظيم من كل ذنب أستغفر الله عظيم من كل ذنب أستغفر الله العظيم من كل ذنب اللهم صل وسلم على
سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah Allah Allah, selawat dan salam atas junjungan penghulu dan kekasihku, pengubat hatiku, jasadku dan rohaniku, penghulu para Rasul Muhammad ibni Abdillah, jujur dipercayai dan atas keluarga dan sahabat sekaliannya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar, ala rasulillah wa sahbihi al-akhyar. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar, ala rasulillah wa sahbihi al-akhyar. Ya Allah ya Ghafurur Rahman, Ya Allah ya Ghafurur Rahim, Ya Allah ya Ghafurul Wadud, Ya Allah ya Azizul Hakim, Ya Allah ya Hakimul Hakim, Ya Allah ya Alimul Halim. Wujudku cinta Allah, wujudku dari Allah, wujudku hamba Allah, isbat pada Allah. Wujud mawjud, wujud Allah, hanya Allah. Ya Mughni, Ya Mughni, Ya Mughni, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Mutakabbir, Ya Mutakabbirun, Ya Mutakabbirin, Ya Man Hu, Ya Man Lahu, Ya Man Lahu, Ya Man Hu, Ya Man Hu, Ya Man Lahu. Hasbi Allah, Hasbi Allah, Hasbi Allah, Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Zatullah, Sifatullah, Zatullah, Sifatullah, Zatullah, Sifatullah. Ya Mughni wujudullah, Ya Mughni nurullah, Ya Mughni Rasulullah, Ya Mughni, Ya Mughni, Ya Mughni, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah,
Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah ya Allah 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 hu 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 Allah la ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله 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 إلا الله إلا الله إلا الله إلا
illallah 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 Allah 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 Hu 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 Allah Ya 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 Allah Hu 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 Allah Ya Allah Ya Nur Ya Allah Ya Nur Ya Allah Ya Nur Ya Allah Ya Nur Ya Nur Ya Allah Ya Nur Ya Allah Ya Nur Ya Allah Ya Nur Ya Allah Ya Allah Ya Hu Ya Allah Ya Hu Ya Allah Ya Hu Ya Allah Ya Hu Ya Hu Ya Allah Ya Hu Ya Allah Ya Hu Ya Allah Ya Hu Ya Allah La ilaha
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Habibullah. Allah. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu 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 Allah, la ilaha illallah. Ya Allah, hamba bersimpuh memohon kasih ampun darimu pada diri yang penuh dosa, bagai lautan lumpur membentang. Ya Allah, hamba bersimpuh memohon kasih bertali denganmu. Wujudmu tiada bertempat, tiada bersentuh, tiada berjarak. Ya Allah, hamba bersimpuh memohon kasih membuka hijab kalimah alif rahsia dirimu, berdiri sendiri tanpa berhajat. Ya Allah, hamba bersimpuh memohon kasih asrar darimu. Engkaulah tunggal dalam wujudmu, segala lain bayangan tajallimu. Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah, la ilaha illallah. Ya Allah, hamba bersimpuh memohon kasih hampir denganmu. Engkaulah hampir yang amat hampir, berpisah tiada walau sedetik. Ya Allah, hamba bersimpuh memohon kasih genggam rahmanmu. Engkaulah pemilik segala jiwa, Engkaulah berkuasa segala gerak. Ya Allah, hamba bersimpuh memohon kasih rintihan kami. Engkaulah pemakbul segala doa, Engkau pemegang segala nyawa. Ya Allah, hamba bersimpuh memohon kasih cinta darimu.
pada diri yang penuh rindu untuk menghirup makrifat denganmu. Ya Allah, hamba bersimpuh memohon kasih rahmat darimu dengan syafaat Rasul yang mulia, dengan barakah para awliya. Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah, la ilaha illallah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, alaika salam, ya syafi'al khalqi, alaika salam, ya Habiballah, alaika salam, ya khataman nabi, alaika salam. Engkaulah kecintaan kami ya Rasulullah, engkaulah kerinduan kami ya Habiballah. Padamu ya Rasul cinta bersemi. Bicara tentang mencintai Nabi SAW amat mudah. Ada yang memahami mencintai Nabi itu adalah dengan melaksanakan apa yang Nabi lakukan. Ada yang memahami mencintai Nabi itu adalah dengan berpegang kepada apa yang dinyatakan dalam semua sabdaan baginda Nabi SAW. Ada juga yang menyatakan bahawa mencintai Nabi itu adalah apabila kita melaksanakan segala syariat yang baginda ajarkan kepada kita. Dan macam-macam lagi yang menterjemahkan, yang menghuraikan berkenaan dengan dimensi cinta Nabi. Semuanya benar belaka, asal saja semua perkara itu berada dalam satu bentuk situasi, iaitu terpahat dalam rohani kita itu mim ha mim dal. Terpahat dalam rohani kita ini mim ha mim dal. Apabila terpahat dalam rohani kita ini mim ha mim dal, barulah nur Muhammad itu melimpah ke dalam rohani kita. Selagi tidak melimpah dalam rohani kita ini nur Muhammad, selagi itulah apa saja amal, apa saja ilmu, apa saja syariat, apa saja perbuatan yang kita lakukan tidak benar mencapai hakikat kepada kecintaan Nabi SAW. Kerana yang benar-benar mencintai Nabi adalah yang ingin mendapatkan limpahan nur Muhammad dengan asbab baginda Nabi Muhammad bin Abdillah Rasulullah SAW. Kalau kita menyatakan kita mencintai Nabi, tetapi kita tidak obses untuk mendapat perkara yang dengannya itulah Nabi diutuskan. Nabi diutuskan untuk melimpahkan cahaya Allah. Maka Nabi diutuskan untuk melimpahkan cahaya yang menyebabkan kita boleh memandang Allah. Kalau tidak melimpah cahaya itu ke dalam rohani kita, tidak benar cinta kita kepada baginda Nabi SAW. Untuk cahaya itu, cahaya yang namanya Nur Muhammad, melimpah ke dalam rohani kita dengan asbab Nabi Muhammad bin Abdillah Rasulullah SAW, mensyaratkan kepada kita untuk menyediakan bekas rohani kita yang sempurna. Rohani yang bagaimana? Rohani yang terpahat di dalamnya kalimah mim ha mim dal. Untuk memahat kalimah inilah kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 Allah, 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 hu, Allah, 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 hu, Allah, 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 Allahu.
Semua zikir yang diajarkan oleh para musyrik itu semuanya adalah untuk memahatkan kalimah mim ha mim dal. Sehingga dengan kalimah mim ha mim dal yang terpahat dalam rohani kita ini, terpantullah Nur Muhammad dengan asbab kecintaan yang benar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terpantul nur itu, baru benar kita mentauhidkan Allah, baru benar kita dalam erti kata tidak beriman kamu selagi tidak aku ini yang kamu cintai lebih daripada segala-galanya. Cinta kepada nur yang dengan sebab nur itulah baginda diutuskan. Ini pada bicara hakikat mencintai Nabi SAW. Jadi ayahanda bunda muslimin muslimat sekalian, jika ada mana-mana anjuran yang mengatakan bahawa tidak perlu berzikir Allah, 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 tinggalkan sahaja anjuran tersebut. Tidak ada kebaikan daripada ini. Dan doakan kebaikan untuk golongan ini. Kita terus dengan kerja buat kita, zikrullah. Tapi kita kena faham, kita berzikir bukan mengejar pahala. Kita berzikir bukan kerana untuk merasakan diri kita mulia. Kita berzikir bukan kerana mendambakan syurga. Kita berzikir hanya semata-mata ingin mendapat barakah daripada sanad guru yang kita mengambil zikir itu untuk terpahat dalam kalimah, untuk terpahat dalam rohani kita kalimah mim ha mim dal. Sehingga dengan kalimah ini benar melimpah Nur Muhammad ke dalam rohani. Di situ benar kita mencintai Nabi, dan di situ benar kita beriman kepada Allah. Dan tidak ada perkara ini dibicarakan melainkan dalam ilmu tasawuf. Ya Rasulullah, alaika salam. Ya syafi'al khalqi, alaika salam. Ya Habiballah, alaika salam. Ya khataman nabi, alaika salam. Engkaulah kecintaan kami ya Rasulullah, engkaulah kerinduan kami ya Habiballah. Padamu ya Rasul cinta bersemi. Maka iktibar daripada benar cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah amat berkaitan dengan limpahan Nur Muhammad. Itu iktibar. Amat berkaitan dengan limpahan Nur Muhammad. Dengan nur ini baru segala ilmu menjadi cahaya. Dengan Nur Muhammad ini baru segala ibadat menjadi cahaya. Dengan Nur Muhammad ini barulah segala pahala benar-benar bermakna. Dengan Nur Muhammad ini barulah kita tidak berputus asa dengan dosa. Dengan Nur Muhammad ini baru benar kita berakhlak dengan akhlak berkata Nabi SAW. Semuanya dengan Nur Muhammad ini. Dengan Nur Muhammad ini terhapus segala dahan kesombongan. Dengan Nur Muhammad ini terangkat segala hijab. Dengan Nur Muhammad ini terhapus, terbersih segala sakit baki kesyirikan. Dan dengan Nur Muhammad ini baru benar ketauhidan kepada Ar-Rahman. Dengan Nur Muhammad ini baru kuat umat Islam. Dengan Nur Muhammad ini baru umat Islam kembali mulia. Dengan Nur Muhammad ini baru kita tidak berbalah. Dengan Nur Muhammad ini barulah kita tidak bertelagah. Dengan Nur Muhammad ini baru benar kekeluargaan. Dengan Nur Muhammad ini baru benar kecintaan. Dengan Nur Muhammad ini baru benar amanah. Dengan Nur Muhammad ini baru benar fatonah. Dengan Nur Muhammad ini baru benar tabligh. Dengan Nur Muhammad ini baru benar segala-galanya. Dengan Nur Muhammad ini baru benar sidik. Dengan Nur Muhammad ini baru benar memandang dengan memandang Allah. Dengan Nur Muhammad ini baru benar mendengar dengan pendengaran dengan sama Allah. Dengan Nur Muhammad ini baru benar kita ini berallah. Segalanya dengan Nur Muhammad.
Dengan Nur Muhammad inilah kita berhadapan dengan cabaran umat akhir zaman. Dengan Nur Muhammad inilah kita kembali mengambil Aqsa kita. Dengan Nur Muhammad inilah kita kembali menegakkan syiar Islam. Dengan Nur Muhammad inilah segala-galanya. Sesiapa yang tidak ada dalam rohaninya Nur Muhammad, tidak ada kebaikan padanya, dan akan terhanyut dia dalam banjir kesyirikan yang melanda umat akhir zaman. Maka untuk mendapat Nur Muhammad ini, segera pahat dalam rohanimu, mim ha mim dal. Segera hadiri majlis zikir, segera hadiri majlis ilmu, segera merapati para mursyid, segera menziarahi makam-makam para awliya untuk bertabaruk daripada semua para ulama dan para awliya yang hidup atau yang telah meninggal dunia, sehingga zikir kita memahatkan kalimah mim ha mim dal, sehingga segala ilmu dan ibadat kita terpahat dengan sebab itu mim ha mim dal, untuk kita mendapat limpahan Nur Muhammad. Jangan bermain-main dengan ibadat, dan jangan bermain-main lagi dengan ilmu. Jangan bermain-main dengan pahala, dan jangan pula berputus asa dengan dosa. Apa maksudnya bermain-main dengan ilmu, ibadat dan pahala? Apabila kita menghadiri majlis ilmu untuk merasai diri kita berilmu dan untuk mendapatkan ilmu. Apabila kita menghadiri majlis zikir untuk merasai kita ini berpahala dengan zikir dan kemuliaan dan indah solat dan Quran yang kita laksanakan. Apabila kita berpahala, kita merasai kita sudah seolah-olah menempah syurga. Itu semua masa lagi bermain-main dengan pahala, bermain-main dengan ilmu, bermain-main dengan amal. Ayahanda bonda muslimin muslimat sekalian, kita sudah cukup lama bermain-main dengan perkara ini. Semuanya itu diperkira-kirakan bermain-main kalau semuanya tidak dikosotkan untuk memahat kalimah mim ha mim dal ke dalam rohani untuk mendapat limpahan Nur Muhammad yang menjadi bekalan umat akhir zaman. Allah dan Muhammad, nafi dan isbat, cinta dan ma'rifat, tersemat erat, hati gembira tatkala bersua dengan baginda, tidak terkata, baru kami mengerti, hidup mengabdikan diri kami pada ilahi, padamu ya Allah kami mengadu. Curahkanlah ma'rifah kami padamu, hidup bertauhid tiada bersedih, hidup bertauhid tiada berbimbang, menafi diri, mengisbat ilahi, cinta rasuli, penguat rohani, padamu ya Rasul tercurah bakti, menyebar cinta sucimu pada umat ini, padamu ya Rasul cinta bersemi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batina, wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batina, wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin
في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. الله الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baca sama-sama ya. Muka surat 25 perenggan yang terakhir.
Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi fi daraini Allahumma amin. Allahumma arhamhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumpa ya muka 25. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisalkan syirik khafi itu, yang artinya golongan syirik khafi jadi golongan umatku sangat tersembunyi, ibarat semut hitam merayap di atas batu yang hitam, berada dalam gelap yang hitam. Tulis kat situ catatan. Syirik khafi hanya akan dapat dibersihkan dengan limpahan Nur Muhammad. Ini saya simpulkan, saya ringkaskan, kurangnya panjang. Ataupun tanpa Nur Muhammad berbaki syirik yang tersembunyi itu. Tanpa Nur Muhammad berbaki syirik yang tersembunyi itu. Bila kita bicara tentang Nur Muhammad, jangan rujuk orang falsafah, jangan rujuk tulisan-tulisan orang kafir, jangan rujuk ahli-ahli fiqh, jangan rujuk mereka yang bidang hadis dalam konteks hari ini, tetapi rujuk apa dia? Ahli tasawuf, bukan pengkaji tasawuf semata-mata. Kena rujuk kepada ahli tasawuf, iaitu yang mengkaji, yang mendalami dan menjalani serta memakai ilmu tasawuf. Itu ibaratnya. Dalam konteks sekarang ini, ahli fiqh terasing, terfokus dalam bidang fiqh. Ahli hadis terfokus kepada untuk meneliti status hadis. Untuk memahami hadis, jangan rujuk kepada ahli hadis. Untuk memahami hadis, rujuk kepada hadis tersebut nak difahami dalam konteks yang bagaimana. Kalau nak difahami hadis tersebut dalam konteks fiqh, kena rujuk fuqaha. Kalau nak difahami hadis tersebut dalam konteks tasawuf, kena rujuk ahli tasawuf. Adapun ahli hadis nak dirujuk apa? Dirujuk tentang status hadisnya semata-mata. Dalam konteks zaman sekarang, secara ekstrim saya sebut begitu. Dia sebut bidang-bidang. Dia faham ya? Latar belakang bidang hadis zaman sekarang ini hanya untuk mengkaji status hadis. Dan status hadis itu juga ditentukan atas ijtihad, setakat mana yang mereka dapat apa-apa tulisan, apa-apa manuskrip yang sampai ke tangan kita hari ini. Dan apa saja status hadis tersebut, pastilah tidak akan mengganggu apa-apa pun perkara yang telah diwarisi dan diwariskan kepada kita secara ijma' oleh para ulama. Dipahami? Dalam konteks zaman sekarang ini, status hadis itu sama ada dikenali sebagai sahih, dhaif, maudhu' dan sebagainya itu, ia tidak mengurangi apa-apa pun daripada intipati kefahaman Islam yang telah kita warisi daripada para ulama kita. Sebenarnya begitu. Jadi orang awam tak perlu nak masuk campur di kalangan bicara para cendekiawan dalam mengkaji status hadis. Orang awam kekal dengan fardu ain yang dia belajar. Ilmu akidah, al-sunnah wal jamaah, Syi'rah Maturidiyah, sifat 20, rukun iman dan seterusnya. Fiqh bermazhab Syafi'i, ikut siapa, apa dan siapa guru-guru kita dan bagaimana mufti kita menetapkan apa saja hukum hakam. Tasawuf, carilah mursyid masing-masing, bersuluklah supaya kita benar bersalin. Untuk tasawuf, fokus kepada mendapat limpahan Nur Muhammad. Nak dapat limpahan Nur Muhammad, pahat dulu mim ha mim dal kat sini. Sebab itulah mursyid tidak akan sampai ke peringkat melimpahkan kalau tidak memahatkan kepada murid-murid mereka. Dan untuk mursyid memahatkan ke dalam rohani murid-murid mereka, itulah mursyid memberi ilmu dan amal. Bila murid datang bertemu mursyid, mendapat ilmu daripada mereka dan menerima amanah amal daripada mursyid-mursyid mereka, itu sebenarnya untuk apa? Untuk terpahatnya kalimah mim ha mim dal. Sampai certain peringkat terpahat kalimah mim ha mim dal, barulah berlaku limpahan. Dan dapat limpahan, baru benar kita bertuhan, baru benar kita bernabi, baru benar kita berallah, baru benar kita berrasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu baru benar terhapus segala saki-baki kesyirikan yang berbaki dan tersembunyi di dalam rohani. Boleh faham? Jadi bila saya ulang balik, bila sebut Nur Muhammad, jangan rujuk orang falsafah, jangan rujuk orang kafir, jangan rujuk orang hadis, jangan rujuk orang fiqh, jangan rujuk orang yang hanya mengkaji, tetapi rujuk orang yang mengkaji dan ahli serta menjalani tasawuf. Ini kalimah Nur Muhammad ni siapa punya? Para sufi punya. Diambil oleh orang-orang yang tak mendalami, menjalani, mengalami, maka ke laut bicara ini. Tapi kalau nak rujuk juga silakan. Ala barakatillah, kita doakan kebaikan jadi amin. Ini pesan saya.
Kalau nak tanya dengan saya apa-apa tentang Nur Muhammad, nak rujuk kepada orang-orang yang bukan ahli tasawuf, saya senyum saja, ala barakatillah. Berbalah, bicara, berdebat, tidak ada masa. Kita ibarat nak pergi ke angkasa, tak perlu lagi nak tahu detail tentang baju angkasawan. Pakai saja baju itu kerana kita punya pesawat sudah mahu berlepas. Awak tak pakai baju angkasawan, pesawat berlepas ke angkasa, mati awak. Ibaratnya macam tu. Boleh faham? Ke nak cuba dulu ke angkasa, tengok macam mana? Rujuk dengan Syekh Mustafa, angkasawan kita. Ada faham ya? Gitu. Tak ada masa lagi dah nak tahu detail. Pakai dulu, nanti awak godeklah macam mana pun baju angkasawan tu. Ibaratnya begitu. Jadi peringkat keilmuan di akhir 2017 ini telah selesai peringkat memberitahu kepada siapa yang nak tahu. Yang nak tahu pergi ke masjid, pergi ke kuliah-kuliah, pergi ke dewan-dewan, pergi ke seminar-seminar, itu yang nak tahu. Maka dijemput ustaz-ustaz datang ke masjid, dewan, seminar dan sebagainya untuk memberitahu. 2017, hujung-hujung 2017 ni dengan dalam bulan Maulid lagi, Baitul Maqdis dah jadi seperti mana yang terjadi sekarang ini. Bermaksud pada isyarat yang saya fahami adalah, ini pedoman saya saja ya, zaman untuk mengambil tahu dan zaman untuk memberitahu dah selesai. Kalau ada lagi yang tak tahu, boleh untuk mengambil pengetahuan itu daripada YouTube, boleh ambil pengetahuan itu daripada rakaman, daripada Facebook dan sebagainya, daripada pendrive, daripada Google, daripada internet, semua boleh. Jadi tak perlu lagi untuk kita sibuk-sibuk memberitahu, kerana zaman untuk mengambil tahu sudah selesai. Kalaupun tak tahu lagi, tak sempat dah nak ambil tahu semua perkara, melainkan yang asas pada fardu ain semata-mata. Yang asal pada yang fardu ain saja, yang akidah, fiqh, tasawuf. Akidah pastikan Asy'ariyah, itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang lain tolak tepi. Menyalahkan jangan, doakan kebaikan dia. Faham? Kita bukan golongan yang suka menyalahkan orang, tapi kita adalah golongan yang suka mendoakan kebaikan semua orang. Itu baru benar ahli sunnah wal jamaah. Itu baru benar manhaj salafus soleh. Tidak ada para salafus soleh yang suka membid'ahkan, yang suka memfasidkan, yang suka mengkafirkan mana-mana orang. Cuba tengok sirah dan sejarah salafus soleh, tiada. Bahkan semuanya terbuka, lebih kepada memberi penerangan, lebih kepada memberi penjelasan, lebih kepada memberi kerahmatan, kasih sayang dan keluasan. Begitu. Boleh faham ya? Okey. Jadi pada akidah Asy'ariyah Maturidiyah, pada fiqh bermazhab. Kalau mana-mana orang tolak mazhab dan mengajukan untuk tidak bermazhab dengan alasan tidak mau bertatbik dan sebagainya, tolak tepi. Hina jangan, judgement jangan, balah jangan, benci pun jangan. Tetap doakan kebaikan. Selesai. Yang ketiga, pada ihsan wajib kita bertasawuf. Untuk bertasawuf mesti bertarikah. Cuma tarikah itu ada tarikah yang namanya tarikah, ada tarikah yang tidak bernama dengan nama tarikah, tapi tarikah lah itu. Jadi untuk kita clearkan polemik tarikah tak tarikah ni, kita guna istilah apa dia? Salik. Wajib bersalik. Untuk tasawuf wajib bersalik. Bersalik itu mesti dengan bimbingan guru, bukan awak try and error begitu-gitu saja. Bukan, mesti ada guru. Jika tidak ada guru, tidak benar awak bersalik. Tidak dapat limpahan Nur Muhammad, tapi akan mendapat apa dia? Nar iblis. Awak akan sombong dalam status awak mendakwa awak bersalik. Itu bahaya. Bagi mereka yang tolak ilmu salik, bagi mereka yang tolak tasawuf, bagi mereka yang tolak tariqah sepenuhnya, maka biarkan mereka. Benci jangan, balah jangan, dendam jangan, tetap doakan kebaikan. Sebab semuanya tetap umat Nabi Muhammad SAW. Selesai. Kita move on. Tulis move on. Tulislah. Saya tulis move on. Di antara tanda murid yang patuh adalah bendul akan arahan gurunya. Ya sungguh, Syekh Khalid Bangkalan kalau tak bendul dengan arahan gurunya, tak dapat karamah begitu. Syekh Khalid Bangkalan, memang Syekh Khalid Bangkalan memang tidak dikenal sebagai orang banyak ilmu, tapi berapa ramai ulama yang terhasil dengan barakah beliau. Sehingga dinobatkan tidak ada kiai di Pulau Madura melainkan guru mereka Syekh Khalid Bangkalan. Gitu. Ya memang. Kenapa? Kerana bendulnya beliau mentaati kalam gurunya, ada awak balik ke Indonesia, sampaikan ilmu saya. Bendulnya. Bukan tak tahu ilmu tak cukup lagi. Syekh Nawawi Banten, Syekh Nawawi Fatoni pergi ke Mesir.
belajar lagi, dan memang ada banyak kitabnya, tapi bahagiannya masing-masing. Boleh faham? Dah tu dia belum move on. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi seumpama Syekh Khalil Bakal. Ibaratnya itu. Ibarat saja ya. Kita dah ajarkan dia punya fakta dan kita terus praktik simulasi. Itu simulasi macam modul kan? Modul dalam camp-camp situ kan? Modul ni apa? Modul tu ni move on dia. Bukan semua modul berdiri ke apa ke belakang. Habis. Boleh faham? Jadi untuk setelah kita tahu 3 perkara yang asas ini, dah tak ada masa lagi dah. Terus kita pakai. Jadi zaman memberitahu dan zaman untuk ambil tahu dah selesai. Jatuh zaman sekarang zaman apa? 2018. Pasca isu Baitul Maqdis yang kita amat sedih sekarang ini adalah apa dia? Zaman kita memakai. Dan zaman kita memakaikan. Pakai apa? Pakai nur. Pada ilmu akidahnya, pada tasawuf, pada ilmu akidah yang kita yakini, pada ilmu fiqh yang kita laksanakan, pada ilmu tasawuf yang kita jalani, semuanya itu proses sebagai proses memakai nur Muhammad. Di antara itu saya bercadang untuk memberhentikan kuliah di masjid, di surau, berhenti. Sebab masjid dan surau lebih bersifat untuk mengambil tahu, dan saya tidak lagi berhasrat untuk terus memberitahu. Sekarang ini 2018 adalah pada saya punya stage ya. Saya punya stage. Ini saya punya pendirian. Tak setuju silakan, hormati tolong. Bergaduh jangan, berbalah tak ada masa. Ya. Nak ikut bismillah, tak nak ikut sudah. Senyum tetap. Jadi saya tidak lagi bahasa untuk meneruskan pemberitahuan, kerana saya tidak mau melayan lagi orang yang nak mengambil tahu. Saya hanya menghargai mereka yang nak memakai, dan kita saling pakai memakai. Sebab pakai memakai ini pantulan nur ala nur. Asbab pakai memakai, pakai memakai, pakai memakai. Sehingga kita benar-benar berpaut pada nur itu. Itu saja. Jadi saya pada dalam konteks zaman sekarang ini, di masjid dan di surau, rata-ratanya tempat untuk orang mengambil tahu. Dan untuk pakai memakai ini ibaratnya macam ni. Kita boleh dah panggil doktor datang ke tempat kita, kita kumpul kat satu dewan. Okey doktor, apakah itu penyakit kanser? Apakah itu penyakit sklerosis? Apakah itu penyakit maknanya leukemia? Apakah itu penyakit dan sebagainya? Okey. Jadi doktor pun menerangkan begini, maka rawatannya kena buat perubahan begini. Boleh tak kita ajak doktor tu datang rumah untuk bedah kita kat rumah? Pernah terfikir tak untuk menjalani pembedahan di rumah? Tak. Yang kita dah ajak doktor datang ke tempat kita ni pun, doktor bagi penerangan secara umum gini, kita nak tahu penyakit tu apa. Lepas tu kita nak tengok kita ada sakit ke tidak. Bila kita nak tahu penyakit tu penyakit apa. Kemudian kita risau, kod apa ada penyakit tu, betul? Bila kita risau kita ada penyakit tu, adakah kita suruh doktor tu test kita ke situ juga? Tak, kita pergi ke klinik. Lepas pergi ke klinik dah confirm kita ada penyakit tersebut, kita buat rawatan kat klinik tu ke? Tak. Dekat klinik tu kita kena pergi pula apa dia? OT, Operation Theatre, bilik pembedahan. Di situ kita akan dibedah. Bilik pembedahan itulah ibarat yang saya nyatakan untuk memakan, untuk merawat. Dia faham ya? Ibaratnya macam tu. Jadi sekarang ini bukan lagi majlis ilmu yang biasa, tapi majlis ilmu yang ibarat memakan. Itulah yang saya istilahkan dengan istilah Zawiyah Hawqalah. Zawiyah Hawqalah adalah ibarat satu hospital untuk kita memakaikan doktor dan pesakitnya Nur Muhammad. Itu Zawiyah Hawqalah. Jadi saya tak nak lagi ayah anda bonda dia solat tunggu hari Rabu ataupun hari Khamis atau hari Sabtu, apa-apa harinya, bagi itu dengar pula sonok, ada zikir sikit, ada hajat sikit, tersangkut dengan hajat-hajat kita, tersangkut dengan masalah-masalah hidup kita, tersangkut dengan rasa kosong nak terisi, tersangkut dengan dah bencin tak ada benda nak buat, sonok-sonok jumpa kawan-kawan. Itu tak nak lagi sangkut-sangkut begitu. Balik rumah tangga macam biasa, tak ada perubahan. Anak-anak macam biasa, tak ada perubahan. Itu masa lagi bermain-main dengan majlis ilmu. Tak mau. Saya tak ada masa lagi untuk melayani golongan-golongan seumpama itu. Sebab sekarang ni masa dah genting, tanda-tanda dah makin dekat.
Kalau tengok YouTube apa sebagainya, macam mana dibongkarkan perancangan mereka beratusan tahun. Siapa yang balik-balik ni dah bina Zawiyah Haqqullah di rumah masing-masing? Jangan angkat tangan, jangan turun tangan. Kalau balik rumah macam biasa, tak ada kosotkan rumah tu Zawiyah Haqqullah. Tidak ada fikir bagaimana untuk melimpahkan nur suami dan isteri, dan untuk melimpahkan nur kepada anak dan sebagainya. Maka ini masih lagi bermain-main, masih lagi terikat nak ambil tahu, dan tak ada masa untuk itu. Maka saya protes, saya berhenti. Cumanya saya tak cakap lagi kepada pihak masjid. Lepas ni apa nak cakap? Ni tak finalize lagi. Kalau ikut jadual Rabu keempat ada lagi. Ustaz merajuk ke? Bukan merajuk. Tak ada masa nak merajuk-merajuk dah ada. Saya bukan orang tua nak merajuk. Orang muda mana merajuk? Yang merajuk ni orang tua je. Saya muda pun 17 tahun. Ya sungguh, yang sensitif terlajak ni orang tua je. Bila umur makin meningkat, yang paling banyak merajuk yang muhsinin ke yang muhsinat? Bila usia dah meningkat, yang paling merajuk yang golongan ayah dia ke golongan bonda? Gocoh lah. Kalau ikut saya, yang banyak merajuk dah tua-tua ni golongan ayah dia. Bonda pula kena sabar. Sebab dulu bonda waktu budak-budak dah banyak merajuk muncung-muncung, ayah dia pujuk, tukarlah pula. Jadi saya bukan orang tua merajuk-rajuk tak ada. Saya orang muda terus ke depan dengan bimbingan guru, dengan amanah, dengan barakah sanad yang kita pegang, kita move on. Jadi saya berhenti. Bukan soal merajuk, soal nak mendatangkan impak. Bukan lagi nak bermain-main dengan ilmu dan majlis zikir. Begitu. Macam sentap tak? Terima kasih di atas kesentapan itu. Mudah-mudahan dengan sentapan itu lebih jelas lakaran mim ha mim dan rohani masing-masing. Gitu. Cuma tadi waktu zikir tadi, saya tulisan saya ni macam dah hampir bulan, cuma saya nak bicara dengan pihak masjid saja. Tapi waktu zikir tadi tiba-tiba terfikir, kalau ada pembuktian, mula-mula saya ingat 313 pembuktian rumah jemaah yang ikut pengajian kita ini telah melaksanakan majlis zikir. Dia tengok gambar majlis zikir dia kat rumah dia, mana ni Zawiyah Haqqullah rumah kami. Maka dibuktikan. Sekarang ni kita bukan nak upkan maknanya keilmuan yang dibincangkan, pro kontra sebenarnya pendalian, bukan lagi. Sekarang ni kita nak upkan maknanya majlis zikir. Kan target kita daripada awal kita punya kuliah, kita nak rumah kita semua majlis zikir. Di akhir-akhir ni kita gazetkan Zawiyah Haqqullah. Kalau mula-mula dah waktu zikir tadi tu, angkanya 313. Bukti datang kat saya ni, Zawiyah Haqqullah dah ada, mungkin kita boleh teruskan satu kuliah kat masjid. Yang supaya Zawiyah Haqqullah itu terisi dengan asbab pertemuan masing-masing. Maknanya ayah dan bonda buat Zawiyah Haqqullah masing-masing, lepas tu melimpahkan untuk keluarga masing-masing. Tapi kena charging kan. Jadi kita kumpul kat sini, membawa jiwa munajat dan fakir, jiwa fakir kita kepada Allah masing-masing. Kita dengan jiwa yang masing-masing je, tak perlu cakap ke orang lain, tapi berkumpul sama-sama munajat balik ke Allah. Maknanya dengan barakah sanad, dengan syafaat Nabi, dengan rahmat rahim Allah, dapat balik bekalan tu, untuk hidupkan balik majlis zikir. Maka kita kat Facebook kita majlis zikir saja. Ini bukan soal lagi menunjuk, ini soal amanah daripada guru. Kalau nak terima perkara ini sebagai amanah, kalau tak terima, sudah. Setiap Ustaz bukan guru saya, sudah hati. Nak melayani orang yang sombong tak ada masa dah, sebab dah nak berlepas. Faham? Dah nak berlepas. Ibaratnya macam tu. Mula-mula ingat 313 gambar pembuktian. Cuma saya fikir 313 tadi semua orang 2 PM saya ni meletup iPhone saya. Dan kawan-kawan ni kok banyak sangat. Lepas tu dia kurangkan sikit. Lepas tu 33. Kalau 33 sikit no. Tapi nantilah tu. Sekarang ni boleh lawan doa. Saya doa saya nak berhenti. Kalau ayah dia bonda, muslim nak doa nak teruskan, kita lawan doa. Doa siapa yang mampu? Ibaratnya macam tu. Yang penting bukan doa itu, yang penting munajat kita kepada Allah. Saya berdoa, ya Allah, aku tak nak teruskan lagi pengajian di Masjid dan Surau, dan mohon jangan ada yang minta aku dan jemput aku ke Masjid dan Surau. Sebab apa? Aku tak mau lagi untuk memberitahu dan tak mau lagi melayani orang yang nak ambil tahu saja. Aku hanya nak meraihkan dan memberi konsentrasi kepada orang yang nak memakai, supaya aku juga benar dalam memakai nur ini. Itu saja. Itu doa saya. Bukan meninggalkan, bukan, tapi saya nak pergi ke tempat yang stage yang lebih terfokus.
Adapun untuk memberitahu, banyak lagi ustaz-ustaz kita nak beritahu apa-apa ilmu untuk melayani orang-orang yang nak ambil tahu. Boleh faham? Tapi untuk memakaikan, ada secara terpencil, saya terkhusus. Saya nak nyatakan, menjadikan ini perkara yang terbuka. Begitu. Jadi ayah dan bunda, muslim-muslimat boleh doa, ya Allah, lembutkanlah hati ustaz. Betul-betul. Pengajar saya. Itu mesin-mesin macam-macam datang lah. Kita tahu Allah nak boleh mana. Akhirnya semua fakir ila Allah, itu saja. Tapi yang mudah fahamkan apa yang saya maksudkan. Gitulah. Jadi ada kata nanti kalau di-endorsekan, maknanya kita berhentilah. Kita kata ambil tajuk ni. Sebab untuk memberitahu tentang Nur Muhammad ni selesai dah kat situ sekarang ni. Untuk zawiyah haqqalah masing-masing. Kalau tidak terbina zawiyah haqqalah di rumah masing-masing, apa maknanya pengajian ini? Kepura-puraan saja. Dipaham tak? Mana yang lebih teruk dalam berpura-pura? Berpura-pura dengan menyebut nama Allah, dengan berpura-pura tanpa menyebut nama Allah. Mana yang lebih teruk? Berpura-pura dengan menyebut nama Allah lebih teruk. Dah kita ni sebut nama Allah tak? Sebut sanad tak? Sebut syafaat tak? Barakah semua kita sebut kan? Sanad, syafaat, barakah semua kita sebut kan? Balik-balik rumah kita tak ada sebutkan. Kita tak bina dengan zawiyah haqqalah. Tak rasa pura-pura. Pura-pura kita lebih dahsyat, lebih teruk lagi daripada orang lain. Orang lain just nak tahu ilmu saja. Kita ni ke dalam. Ibaratnya macam tu lah. Macam. Sebab saya mengajar surah masjid bukan cari makan, bukan cari like, bukan cari kemasyhuran, saya bukan. Sebab ada impak yang amanah yang saya pegang pada guru-guru saya seluruh Nusantara dan sebagainya di Mesir. Ada impak itu dan juga di Yaman. Jadi saya fokus di situ saja. Tapi berperingkat, saya rasa di sini dah sepadannya. Boleh? Okey, itulah satu kuliah kita pada hari ini. Kita nak baca sampai hadis, bacalah sampai hadis. Saya puandi kita dah. Itulah yang diperingatkan Tuhan dalam Al-Quran di surah Yusuf ayat 106. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain. Dalam konteks bicara kita ini, musyrikun ini adalah syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi dalam konteks ayat dan bicara kita. Tapi boleh juga dipahami dengan syirik yang nyata. Cuma syirik sembang dalam konteks bicara kita. Pendalil ayat ini dijadikan sebagai pendalilan untuk menyatakan bahawa masih banyak lagi berbagai syirik yang tersembunyi. Rasulullah SAW menambahkan sabdanya yang artinya, wahai umatku, semua kamu dalam keadaan syirik sebelum nyata bagimu tauhid yang sebenarnya, dan sebelum kamu menjalankan rasa la haula wala quwwata illa billah. Kan? Kalau tak benar-benar memakai kalimah la haula wala quwwata illa billah, masih berbagi syirik. Kan saya sembang dalam sebulan yang lalu, maknanya kemuncak ilmu tauhid adalah berada di bawah lembayung kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalimah itu dibincangkan saja ke? Tak. Dibicarakan? Tidak. Dilafazkan? Tidak. Bukan itu semata-mata, tapi dipakai. Itu maksud saya pakai. Memberitahu tentang la haula wala quwwata illa billah itu. Itu je yang beritahu. Jadi kalau tak buat juga zawiyah haqqalah rumah masing-masing, tak ada makna. Dan saya tak mau bersubahat dengan orang yang berpura-pura. Ibaratnya macam tu. Ingat, berpura di sini bukanlah makna buat dosa. Dosa dan pahala itu rencam kehidupan. Asalkan jangan berasa mulia dengan pahala dan jangan berputus asa dengan dosa, maka kita on track. Kita bukan target nak meninggalkan dosa. Kita bukan target untuk hanya berpahala. Itu target yang tidak realistik. Sebab kita memang memang akan berdosa. Tapi bukanlah juga kita bersengaja memperbanyakkan dosa. Dan bukanlah juga kita bersengaja meremehkan pahala. Tidak. Kita betul mementingkan pahala, kita betul meninggalkan dosa, tapi kita akan tetap berdosa. Asal saja kita tak berputus asa dengan dosa dan tidak berasa mulia dengan pahala, kita on track. Itu mesti bukan yang dimasukkan dengan bermain-main.
Yang dimasukkan dengan bermain-main, bicara tentang ilmu hakikat, ilmu nur alam dan sebagainya, tapi di rumah sendiri pun tak buat zawiyah hauqalah. Bukan nak suruh pergi zawiyah orang lain, bukan nak pergi rumah orang lain, rumah kita gazetkan zawiyah hauqalah. Limpahan nur tu nak menyambung, nak connect dengan mana? Connect dengan kuliah kita ni. Gitulah. Nantilah saya fikirkan macam nak sambung ke tidak. Nanti tengoklah. Tapi sekarang ni rasa macam tak nak sambung. Sebab tak ada buat pun zawiyah hauqalah kat rumah. Ni tuduhan dulu. Okey, tak apa. Nanti kita doa kepada Allah Taala. Tengok siapa yang menang. Kalau akhirnya Allah Ta'ala aturkan, takbirkan kuliah kita diteruskan, bermaksud saya menganggap zawiyah hauqalah telah didirikan. Tetapi kalau akhirnya hati saya berat, saya disakitkan Allah, ditumpulkan pemikiran, tak dicerah, datang tu gelap, tak nampak apa saja, bermaksud saya dengan zawiyah hauqalah di rumah saya saja. Saya di rumah tu zawiyah hauqalah. Ada siapa yang nak, datang rumah saya. Kalau tak nak, saya baca seorang-seorang dengan anak isteri saya. Sekarang tak ada masa dah. Nak pakai, tak nak pakai, anak isteri aku pakai kan? Dah, jalan. Itu saja. Bukan individualistik, tapi sudah cukup masa memberitahu. Betul kan? Betul kan? Sekarang masa untuk memakai. Bila saya berhenti kuliah di surau masjid, tapi bukan berhenti kuliah di zawiyah hauqalah saya. Di zawiyah hauqalah saya tetap terus. Jadi siapa yang datang itu tidak lagi untuk mengetahui, datang tu untuk memakai. Kalau benar datang untuk memakai, dia tak bawa akal, dia tak bawa amal, dia tak bawa ilmu. Dia bawa apa dia? Dia bawa fakir dia. Dia bawa hati dia yang telah dibersihkan dengan istighfar sepanjang perjalanan, supaya hati yang telah bersih dengan istighfar mudah untuk dipahatkan mim dal. Bila pulang itu dia bawa limpahan nur untuk dibina pula zawiyah hauqalah dia di rumah dia masing-masing. Itu saja cara kita nak menghadapi keadaan akhir zaman. Betul, maknanya saya begitu pun nak main lagi. Faham? Ini pendekatan yang kita ambil. Tapi dengan bimbang, kalau saya berhenti banyak lagi ustaz yang boleh baca. Tak ada masalah, bukan. Dan saya tak nak juga jemaah terhijab dengan saya, tersangkut dengan saya. Itu dosa saya pula. Itu benda-bendanya. Faham, tak faham tak apa. Selawat jangan berhenti. Terus. Rasulullah SAW yakni rasa tiada daya, tiada upaya melainkan dengan daya upaya yang Allah sertakan di jasadku. Kedua, syirik jali, iaitu orang yang menyebutkan Allah dengan suatu benda. Mereka menyembah selain Allah dan menganggap suatu benda bersifat ketuhanan. Misalnya ada sesuatu yang menyembuhkan, sesuatu yang mendatangkan rezeki, dan menganggap sesuatu yang menyakitkan dan membunuh. Termasuk juga syirik jali. Ini golongan Nasrani, Yahudi, Majusi dan sebagainya. Bahawa hukumnya adalah syirik khafi dan syirik jali. Kedua golongan tersebut hukumnya syirik yang nyata. Akhirnya memang guru kita pun sebut begini, akhirnya sebenarnya tidak ada syirik yang tersembunyi, sebenarnya nyata pula. Cuma pembahagian syirik jali, syirik khafi itu hanya untuk letak duduknya saja. Akhirnya syirik yang khafi tersembunyi ini pun akhirnya nyata, akan ternyata juga akhirnya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara tidak tanduk, perlakuan, tingkah laku. Ada bagi syirik khafi, tingkah lakunya ada bau-bau kesombongan. Cuma ni nak dinyatakan itu bukanlah semudah untuk kita memandang syirik jali. Syirik jali memang terang-terang nampak, tapi syirik khafi pun sebenarnya akan nampak. Ibaratnya gitu. Ya. Okey. Jadi hukum syirik jali dan syirik khafi ini sama ke tidak? Hukumnya sama. Akan terhapus segala amalan dan akan menjadi orang yang paling merugi di akhirat. Hukumnya sama. Tengok ayat yang awal tu. La yahbaqanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Itu adalah maknanya akibat daripada berbaki syirik. Cuma tinggal lagi, alhamdulillah kita ini syirik jali, syirik yang nyata dah selesai. Alhamdulillah, berbaki syirik khafi yang perlu untuk dibersihkan. Untuk membersihkan syirik jali, kita kena ada ilmu dan yakin. Untuk membersihkan syirik khafi, kita kena ada limpahan nur Muhammad. Tempat untuk mendapat limpahan nur Muhammad tu zawiyah hauqalah. Zawiyah hauqalah. Tapi terfikir juga, kalau mana-mana masjid ke surau ke dewan ke apa ke yang gazetkan zawiyah hauqalah, asyik pergi. Dan bila orang yang datang itu dia faham dah, aku di sini untuk memakai, bukan lagi untuk mengetahui, bukan untuk membincangkan, tapi untuk memakai. Nak pakai apa? Pakai pakaian hauqalah itu.
Limpahan nur itu. Boleh faham? Itu cara memakai itu yang zikir, baca maulid, baca dalailul khairat dan sebagainya. Itu bendanya. Kalau tidak, masih bermain-main. Bila kita dewasa, main-main dah kecil. Tak besar-besar lagi. Ibaratnya macam tu. Ini kalam guru saya kepada saya. Bila ustaz dah dewasa, ustaz nak main-main kecil. Ustaz main ilmu, main Quran, main-main lagi. Dewasa lah sikit. Waktu tu saya fikir, dewasa apa ni? Tak cukup balik lagi. Ustaz tak cukup umur lagi. Cepat sikit. Gitulah. Waktu saya dibimbing dulu. Sekarang dan selama-lamanya tak nak terputus daripada bimbingan. Baca satu tajuk lagi. Baca saja. Penghijab terhadap Allah. Perhatikan kata ahli hikmah. Terjemahan. Baca. Ma hajabaka anillahi wujudu mawjudin ma'ahu walakin hajabaka anhu tawahhumu mawjudin ma'ahu. Jadi satu benda alam yang menghijab engkau terhadap Allah, tetapi yang menghijab engkau adalah persangkaanmu adanya sesuatu yang menghijab engkau. Sebab segala sesuatu selain Allah pada hakikatnya diwujudkan oleh Allah sebagai tanda Allah dan sebagai saksi Allah, bukan sebagai penghijab terhadap Allah. Jadi poin dia apa dia? Garis kat situ perkataan tawahhumu mawjudin ma'ahu. Yang bahasa Arab, tawahhumu mawjudin ma'ahu. Yang kita nak bersihkan ni adalah apa dia? Waham kita, sangka kita saja. Kita sangka kita dah okey dengan amal, sangka kita dah terlanat dengan dosa, sangka kita telah maknanya dah settle dapat syurga. Itu sangka-sangka. Semua tu buang semua. Sangka kita maknanya tak mendapat kerahmatan Allah. Sangka-sangka tu semua kena buang. Digantikan dengan sangka baik. Sangka baik itu adalah mereka yang benar-benar memandang kasih Allah dengan cahaya Allah. Itu bersangka baik kepada Allah adalah mereka yang telah memandang baik Allah dengan cahaya Allah, dengan asma Rasul Allah yang namanya Nur Muhammad. Itu benda. Ini adalah bicara zawiyah hauqalah. Bicara zawiyah hauqalah. Bicara la haula wala quwata illa billah. Seorang ahli makrifat berkata, wahai saudara-saudaraku, adanya semua makhluk ini adalah ibarat bayangan pohon kayu di atas air, maka ia tidak dapat menghalangi jalan kapal perahu. Maka pada hakikatnya sebenarnya tiada satu benda apapun yang ada dan yang dapat mendinding Allah. Hanya engkau sendiri yang menyangka bayangan kayu itu sebagai sesuatu yang menghalang dan menghijab. Contoh yang lain, seorang akan keluar rumah waktu subuh untuk solat berjemaah di masjid. Tiba-tiba pada malam itu terdengar suara harimau yang menakutkan. Maka ia tidak berani keluar. Tiba-tiba pada pagi harinya tidak ada sedikit bekas-bekas harimau, tetapi ada suara angin yang menghembus kepada daun-daun kayu. Maka disangkanya suara itu suara harimau. Jadi jelas yang menjadi hijab adalah suatu sangkaan yang tidak ada sebenarnya. Maka fungsi zawiyah hauqalah ini adalah untuk menghilangkan prasangka yang tiada sebenarnya. Prasangka digantikan dengan sangka baik seperti yang saya sebutkan tadi. Sehingga kita nampak semua itu adalah hak Allah dalam takdir Allah. Yang untuk menyatakan wujud Allah. Fokus kat situ saja. Fokus kat situ saja. Jadi kalau ayah dan bunda baca Quran, nak apa? Nak nampak hak Allah, nak merasai dalam takdir Allah sehingga nyata wujud Allah. Itu baca Quran. Ayah dan bunda pergi mandikan bulan. Kenapa? Pahala, bukan bicara. Bicara kita apa dia? Nak memandang hak Allah, kita dalam takdir Allah, itu semua menyatakan wujud Allah. Tapi tak dapat tiga perkara ini, kena dapat Nur Muhammad dulu. Kalau tak ada Nur Muhammad, tak dapat tiga benda ni. Kalau tak dapat tiga benda ni, tak abdi kita kepada Allah. Akan memandang prasangka kita. Kita berpahala, kita baik, kita mulia, orang mulia. Mak Ajah ni lah, kalau ngaji lah memang tak pernah miss. Pak Haji lah, kalau solat lah hitam dahi. Mana tak ada hitam ni ke apa lah. Ini dialog swasta je. Gitu. Nampak tak? Jadi itu prasangka saja tak. Sekarang kita nak hilangkan semua benda tu. Kita nak pandang tiga benda ni saja. Hatta sekarang ini pun yang mengajar ke, yang mendengar ke, yang bercakap ke dan sebagainya, yang duduk belakang-belakang ke, duduk depan-depan ke, yang ada berehat tak rehat, yang atas bangku duduk bersila dan sebagainya, semuanya
bahkan yang termasuk dengan rakaman-rakaman dengan laf ni pun semuanya sebenarnya nak pandang, nak dapat 3 benda ni saja. Apa dia? Saya ulang lagi, ini je ilmu ni. Nak cakap apa lagi? Ini je. Daripada awal kita kuliah tak, ini je saya ulang-ulang, ini saja. Ustaz tak ada modal. Oh, ini je modal kita, ini je ilmunya. Sebab ini bukan memberitahu, ni memakai. Tapi nak pakai bertiga benda ni, itu yang lama ni. Apa 3 benda ni? Ulang lagi. Hak Allah, takdir Allah, wujud Allah. Nak dapat 3 benda ni kena ada Nur Muhammad. Nak dapat Nur Muhammad, bekas kena sedia, bekas rohani kena sedia. Bekas rohani itu hanya tersedia kalau ada kalimah mim, ha, mim, dal. Ini ibarat saja ya. Kalimah tersebut kalimah suci. Tidak ada yang dinamakan dengan nama Muhammad di muka bumi melainkan Nabi Muhammad SAW yang pertama dinamakan dengan kalimah dengan nama Muhammad, suci. Kalimah Muhammad ini takkan dapat ditempel, takkan dapat terpahat pada hati yang kotor. Hati yang kotor ini bukan merujuk kepada orang yang berdosa. Hati yang kotor ini merujuk kepada apa dia? Kepada mereka yang ada sombong. Kena betulkan sikit. Bicara dalam ilmu tasawuf begitu. Tapi tetap jangan kita melengah-lengahkan taat dan jangan kita bersenang-senang dalam maksiat. Bukan. Sehingga ada doa, ya Allah, haramkan bagiku kelazatan maksiat dan rezekikan aku kelazatan taat. Ini kalau orang yang susah sangat tinggal maksiat. Allahumma harimni ladzata maksiatik warzuqni ladzata taatik. Bahasa Melayu cukuplah, kita orang Melayu kecek Melayu. Kita kecek Melayu. Okey. Ya Allah, haramkan padaku ini kelazatan maksiat dan rezekikan aku ini kelazatan taat. Gitu. Orang selama ni menyangka kalau bermaksiat hati kotor. Tak tentu lagi. Sebab maksiat, dosa, pahala itu bukan indikator hati kotor bersih. Hati kotor ataupun bersih, indikatornya apa dia? Sombong ataupun tidak. Oh, nak buang sombong ni susah. Nak mudah ke buang sombong? Tanda ada sombong, mudah benci orang. Benci. Kalau malam Khamis harga minyak naik, mudah benci orang. Kalau Rabu malam Khamis kan, tiba-tiba harga minyak naik, mudah benci orang. Tapi Rabu malam Khamis harga minyak turun, tak pula nak sayang ke orang, biasa je pula. Itu simple saja, mudah nak benci orang ni. Ingatkan mudah ke nak? Mudah nak benci orang, susah nak buang benci. Kuliah sebelum ni ada ayah dia, saya lupa dah wajah dia, kalau saya pandang lupa dah. Dia tanya saya pasal benci. Saya kata kalau nak bersufi, bersalik, buang langsung benci. Tidak ada kalimah benci dalam jiwa seorang salik. Pada ayah dia sebut, ustaz, susah. Gitu. Memang dah susah yang ada. Sebab tak ada guru sebagai barakah. Kalau tak ada barakah, tak akan terhilang sifat benci tu. Kalau tak ada sebab barakah dan syafaat, tak akan terhilang sifat sombong. Sombong itu indikator bersih ke kotor. Jadi bila kita istighfar, selepas istighfar dosa pada fiqh, kemudian istighfar dosa pada akidah, pada tauhid, maka istighfar akan dosa sombong. Dosa sombong tu sebenarnya dosa tauhid. Istighfar. Jadi sebab itulah guru, mursyid akan membimbing dengan zikir. Pertama, zikir untuk menyucikan. Kadang-kadang dia terus bagi zikir, tak mampu untuk menyucikan hati daripada muridnya yang sombong itu. Guru tak bagi zikir, tak bagi ilmu. Guru suruh buat khidmat dulu, basuh rongkang, basuh kejamban, susun kasut dan sebagainya. Kadang-kadang guru minta dia untuk masak. Kadang-kadang guru buat level dia saja, tak peduli sanjung, tak peduli. Sehingga diperkirakan hati dia rendah, down. Bila down itu diperkirakan baru guru akan bagi amal, baru mudah untuk dizikirkan. Bila hati dah bersih, guru akan bagi amal lagi untuk dipaham. Lepas dah faham gitu, maka baru limpahan nur. Dan sampai limpahan nur itu, bagi bila murid dah faham cerakin adab dan sebagainya, baru guru melepaskan murid tersebut. Awak boleh cari dengan guru-guru lain untuk kamu tumpang juga barakah guru-guru yang lain. Kemudian sampai itu peringkat, kalau Allah izinkan, murid tadi maknanya meneruskan apa yang didapat daripada gurunya yang utama itu dan guru-guru lain yang telah diizinkan untuk dia belajar. Itu step-step dia, silibus dia. Jadi kita di mana? Itu bendanya. Jadi itu kena bertumpu. Kalau tak ada tumpu dan fokus, tak dapat.
Okay. Bila dah berlaku limpahan nur ini, baru kita dapat 3 benda ni, iaitu ulang lagi, semuanya hak Allah, berada dalam takbir Allah untuk kita memandang wujud Allah. Ini soalnya. Di situ baru benar ibadah kita itu makbul. Di situ baru bermanfaat Quran yang kita hafal, yang kita baca, sedekah yang kita berikan, ibadah solat yang kita dirikan, puasa yang kita laksanakan, baru bermanfaat umur kita yang panjang, baru bermanfaat sakit kita yang kita ikhtiar untuk merawatnya, baru bermanfaat segala ilmu yang kita belajar, yang kita amalkan, baru bermanfaat setiap tutur kata kita, setiap tindak tanduk kita, baru bermanfaat, baru kita menjadi asbab manfaat kepada semua umat Nabi SAW. Jadi adakah kita nak main-main? Adakah benda-benda yang boleh santai-santai? Tak. Seorang doktor, waktu mula nak jadi doktor, macam mana dia kena marah dengan doktor senior? Sebab kerja doktor ni kerja nyawa. Itu nyawa duniawi. Kerja Zawiyah Al-Qawlah ni kerja nyawa. Nyawa apa? Nyawa ukhrawi. Patut lebih garang lagi. Ini pun tak garang kan? Itu benda dia. Macam kita nak belajar bawa kereta, guru kita kat sebelah tu, kalau kita salah ke apa ke, dia marah kita, tekan brek dekat kaki dia. Bawa kereta elok-elok. Kalau awak tak sayang nyawa awak, tapi awak boleh menyebabkan nyawa orang lain. Itu garang tu sebab apa? Menjaga nyawa. Itu duniawi. Ilmu ni ilmu ukhrawi yang kekal akhirat ke dunia. Cuba jawab sikit. Tahu pun. Tapi buat akhirat, buat main-main. Itu benda ni. Ustaz marah ke? Tak marah. Geram. Ustaz benci ke? Tak benci. Geram bukan benci. Sayang pun geram. Benci pun geram. Ni geram sayang. Kau tak sayang yang dia, saya tak buat macam ni. Nak bagi. Orang kata orang nak panjat bukit tu, nak panjat tembok tu, lambat sangat panjat, kita tolong dia punya belakang, tolong. Yang penting cepat sampai ke sana. Ibaratnya macam itulah saya. Sakit tak kena tolong tu, sakitlah, tapi biar sakit yang sedikit untuk manfaat yang berkekalan. Itu maksudnya. Serius ya, benda ni bukan benda main-main. Ni bukan benda cari makan, bukan benda isi masa lapar, bukan benda suka-suka, bukan. Ini benda yang sebenar. Dengan Baitul Maqdis macam ni pun masih lagi nak begini, tak jadi. Itu respon saya bila dengar, bila dapat baca, tengok. Tapi insyaAllah kebaikan yang baik mesti pada umat Islam, ikut mana pun. Cuma kita nak masukkan kebaikan Allah itu. Habis. Okey, rasanya itu saja yang saya boleh kongsikan pada hari ini. Sudah tutup dah. Minta maaf lebih kurang. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sangat kita makan dengan tasbih kafarah dan salatu rasul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Tasik Tabariyah. Dajjal tanya, sudah kering ataupun belum? Dajjal kata, ketika air itu mengalami kekeringan, hampir sampai masa aku keluar. Kata Dajjal, sejak 1400 tahun yang lalu, tanda kiamat kecil telah pun berlaku.